Kajian ini bertajuk Kesan Jenayah Buli Cyber dalam kalangan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Kajian ini juga mempunyai 30 orang responden daripada kalangan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Oleh itu, jenayah buli cyber ini mempunyai pelbagai kesan ke atas diri mangsa jenayah buli cyber ini. Kami telah menetapkan 3 objektif utama dalam membantu kami melaksanakan kajian ini. Objektif kami yang pertama adalah mengenal pasti kesan buli cyber terhadap aspek emosi dalam kalangan pelajar di Universiti Sultan Zainal Abidin. Objektif kami yang kedua pula adalah bagi mengkaji kesan buli cyber terhadap aspek fizikal dalam kalangan pelajar di Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan objektif kami yang ketiga pula adalah bagi menganalisis kesan buli cyber terhadap aspek akademik dalam kalangan pelajar di Universiti Sultan Zainal Abidin. Jelaslah bahawa kami telah memfokuskan isu ini kepada pelajar di Universiti Sultan Zainal Abidin. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, kami telah menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah kualitatif di mana kami mengumpulkan segala maklumat berkenaan isu ini melalui rujukan di perpustakaan, rujukan melalui jurnal dan juga menggunakan medium internet. Selain itu juga, kami telah menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah kuantitatif di mana kami menggunakan medium Google Form dengan menetapkan hanya 30 orang responden bagi menjawab soal selidik yang telah kami sediakan di dalam Google Form tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung tentang hasil dapatan kajian kami. Untuk objektif yang pertama, iaitu kesan buli cyber terhadap aspek akademik. Ingin berhenti sekolah, seramai 27 orang setuju, seorang tidak setuju dan 3 orang kurang pasti. Untuk suasana belajar yang kurang sihat, seramai 31 orang setuju. Untuk hubungan terjejas antara pihak sekolah dan juga mangsa buli, seramai 26 orang setuju, seorang tidak setuju dan 4 orang kurang pasti. Seterusnya, untuk suka menyendiri, seramai 24 orang setuju dan 7 orang kurang pasti. Dan akhir sekali, untuk abaikan tugasan, seramai 24 orang setuju, 2 orang tidak setuju dan 5 orang kurang pasti. Seterusnya, bagi objektif yang kedua, iaitu kesan buli cyber terhadap aspek emosi. Untuk rasa diri tidak berguna, seramai 28 orang setuju, 2 orang tidak setuju dan 1 kurang pasti. Manakala untuk malu dan kurang yakin, seramai 29 orang setuju, tiada yang tidak setuju dan 2 orang kurang pasti. Seterusnya, untuk bertindak keterlaluan, seramai 23 orang setuju, 1 tidak setuju dan 7 orang kurang pasti. Manakala untuk hilang semangat, seramai 31 orang setuju. Dan gangguan pemikiran, seramai 29 orang setuju, 1 tidak setuju dan 1 kurang pasti. Objektif yang terakhir, iaitu untuk kesan buli cyber terhadap aspek fizikal. Untuk rasa takut dan gusar, seramai 29 orang setuju, 1 tidak setuju dan 1 kurang pasti. Manakala untuk suka menjauhkan diri, seramai 29 orang setuju dan 2 orang kurang pasti. Seterusnya, untuk jadual tidur yang tidak teratur, seramai 27 orang setuju, 1 tidak setuju dan 3 orang kurang pasti. Dan yang akhir sekali, untuk masalah susah bernafas, seramai 24 orang setuju, 1 tidak setuju dan juga 6 orang kurang pasti. Catapan menunjukkan bahawa peratusan responden bagi pendapat umum mengenai kesan buli cyber dari aspek akademik, emosi dan fizikal dalam kalangan pelajar IPTA. Catapan A menunjukkan sebanyak 76% responden bersetuju bahawa salah satu kesan buli cyber dari aspek akademik adalah suasana belajar yang kurang. Seterusnya, catapan B memperoleh bilangan responden yang sama seperti di dalam catapan A, iaitu sebanyak 76% responden yang bersetuju bahawa kesan buli cyber dari aspek emosi adalah hilang rasa semangat dalam pelajaran. Manakala catapan C menunjukkan bahawa bilangan responden yang bersetuju dengan kesan buli cyber dari aspek fizikal seramai 78%, iaitu gemar menjauhkan diri dan mempunyai rasa takut.
solusi bagi masalah buli cyber yang berlaku dalam kalangan pelajar UNIZA. Yang pertama adalah melalui pendidikan dan kesedaran, iaitu menyediakan program pendidikan yang meluas tentang kesan buruk buli cyber, mempromosikan kesedaran tentang penggunaan internet yang bertanggungjawab dan menggalakkan sikap empati serta menghormati antara pelajar. Yang kedua adalah melalui platform melaporkan, iaitu memperkenalkan platform yang mudah diakses bagi pelajar untuk melaporkan insiden buli cyber secara anonim atau dengan jaminan keselamatan yang membolehkan tindakan segera dapat diambil dari pihak UNIZA. Yang kedua adalah melalui sokongan emosi dan psikologi, iaitu menyediakan sokongan mental dan klinik kaunseling untuk mangsa buli cyber, memastikan mereka mendapat bantuan profesional dan sokongan emosi yang diperlukan. Gabungan pendekatan pendidikan, kesedaran dan sokongan merupakan langkah yang paling penting dalam menangani masalah buli cyber dalam kalangan pelajar UNIZA. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang diperoleh, cyberbuli yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar boleh merosakkan kesihatan emosi dan psikososial mereka. Justeru meningkatkan tahap stres dan mengganggu pembelajaran kerana tiada tindakan daripada pihak yang bertanggungjawab. Ini mungkin membawa kepada penurunan keyakinan diri dan prestasi akademik yang akan merosot. Pihak bertanggungjawab perlu mengambil langkah proaktif untuk memerangi cyberbuli dan memberi kesedaran kepada pelajar tentang impak negatifnya.